Baik, di pagi ini tidak sabar untuk kita ni mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan Karnival Usahawan Muda ASEAN ke-6 tahun 2021 dan sudah bersedia bersama kita di mana interaksi kita secara virtual ya, secara maya bersama dengan pengurus perhubungan korporat Rusdina binti Junaidi pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi puan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah, sihat harian ya? Sehat Alhamdulillah. Baik, ni Puan, berkenaan dengan Karnival Usahawan Muda ASEAN ke-6 tahun 2021, kita dimaklumkan sebenarnya telah juga diadakan pada 18 hari bulan November sehingga hari ini tu sepatutnya. Barangkali dapat diterangkan dan dijelaskan lebih lanjut lagi. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB kerana berkesudian untuk menjemput pihak Bank Baiduri pada hari ini untuk sesi rampai pagi. Jadi merujuk kepada soalan yang tadi mengenai Karnival AYE, ianya merupakan perhimpunan usahawan muda yang terdiri daripada ahli Persatuan ASEAN Young Entrepreneurs Council AYEC. Jadi karnival ini dianjurkan setiap tahun sejak 2016 di Kuala Lumpur, Manila, Singapura, Bangkok dan juga Hanoi. Sempena dengan Brunei menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, Persatuan Usahawan Muda Brunei YEAB telah dilantik sebagai pengerusi Majlis Usahawan Muda ASEAN 2021 dan telah mengadakan Karnival AYE yang ke-6 secara maya. Di mana telah ambil maklum ianya telah pun berlangsung pada hari Khamis yang lalu 18 November 2021 hingga ke sebenarnya hari Sabtu 21 November 2021. Kemarin. Jadi tema AYE Carnival yang ke-6 pada tahun ini adalah Reimagining Business in the New Paradigm. Dengan tema ini tujuan AYE Carnival yang ke-6 adalah untuk memberi penyeruan atau platform kepada para perniagaan dan usahawan belia untuk mengatasi cabaran yang dihadapi atas sebab wabak COVID-19 melalui aspek-aspek seperti digitalisasi, kepimpinan, kerjasama dan penglibatan para usahawan wanita dalam perbincangan mengenai cabaran yang dihadapi ketika masa inilah. Okey. So kita telah berbicara mengenai dengan Karnival AYE ni Puan. Mungkin Puan pun ada menyatakan tadi pihak Baiduri Bank sebenarnya ada menyokong programnya. Mungkin boleh diterangkan Puan di antara sebab mengapa pihak Baiduri Bank menyokong AYE program pada kali ini. Silakan. Okey, saya rasa Bank Baiduri selaku salah satu institusi kewangan yang terbesar di dalam negeri mempunyai peranan yang sangat penting dalam membantu dan menyokong perkembangan keusahawanan secara amnya. Jadi sebagai sebahagian daripada tanggungjawab corporate social responsibility CSR Bank Baiduri, kami telah menyokong acara AYEC ini dengan tujuan untuk membantu dan memberikan akses kepada para peniaga dan juga usahawan belia untuk berganti pendapat dan membincangkan cabaran yang dihadapi oleh mereka sejurus dengan tema Carnival of Reimagining Business in the New Paradigm, di mana ianya menekankan mengenai pengurusan perniagaan sewaktu cabaran wabak COVID-19 yang juga merupakan the new norm. Jadi inisiatif seperti Carnival AYE sebenarnya boleh membantu membuka lebih banyak peluang kepada belia untuk memperkembangkan kemahiran mereka dengan tujuan bagi meningkatkan bukan sahaja marketability iaitu memperluaskan pasaran mereka tetapi juga pencarian mereka dalam bidang itu. Ini adalah selaras dengan komitmen Bank Baiduri untuk memperkasakan individu dan juga para peniaga untuk mencapai kejayaan dalam segi kewangan dan sekaligus menyumbang kepada wawasan Brunei 2035 ke arah matlamat ekonomi yang lebih mampan dan juga dinamik. Betul ya. Itu merupakan agenda ketiga yang terkandung dalam wawasan Brunei 2035. Dan bagaimana agaknya Baiduri dapat menyesuaikan diri dengan adanya juga, dan saya percaya ini dianjurkan secara digital dan dalam masa yang kita ini berdepan dengan pandemik. Dapat diceritakan juga. Saya rasa tidak terkecuali dari industri yang lain. Bank Baiduri juga mempunyai cabaran tersendiri untuk menyesuaikan diri secara digital. Lebih-lebih lagi memandangkan our niche of business adalah untuk memberikan perkhidmatan kewangan
kepada pelanggan-pelanggan melalui kaunter dan juga sebagainya. Akan tetapi semasa pandemik ini Bank Baiduri telah mengambil langkah-langkah yang berpatutan menurut garis panduan SOP dari Kementerian Kesihatan untuk memastikan kami masih dapat memberikan perkhidmatan yang diperlukan kepada pelanggan-pelanggan kami dengan selamatlah. Jadi semasa wabak ini berlaku, kami telah menggalakkan pelanggan untuk berurusan secara digital melalui aplikasi Baiduri Bi Digital yang sedia ada dan juga memperkenalkan kaedah digital yang baru secara aktif melalui laman web Baiduri dan juga laman media sosial. Dan antara kaedah yang telah diperkenalkan adalah permohonan perkhidmatan melalui email, melalui talian WhatsApp dan juga menyarankan pelanggan untuk membuat temu janji sebelum berkunjung ke mana-mana kaunter untuk mengelakkan daripada kesesakan di cawangan untuk menjaga social distancing lah tuan yang punya kita ni. Pada masa yang sama, Bank Baiduri juga telah mengambil kira bahawa sesetengah pelanggan mungkin tidak begitu tech savvy dan kurang memahami cara penggunaan perkhidmatan secara digital. Oleh itu, pihak kami juga telah banyak menyediakan tips dan garis panduan bagi cara-cara menggunakan kaedah yang diperkenalkan secara lebih teliti melalui laman web dan juga laman media sosial Baiduri. Ini adalah salah satu cara Puan untuk kita ni memudahkan lagi sebenarnya untuk menolong orang ramai Jadi Puan, saya ingin bertanya dia Puan, usulnya bukan dia usulnya nampak daripada apa yang kita kongsikan tadi Puan, pihak Baiduri Bank ini memang cukup aktif dalam menyokong menyokong MSME micro, small, medium enterprises. Jadi bagaimana pihak Baiduri Bank menyokong peniaga tempatan kita ni dalam masa wabak COVID-19 ini Puan, silakan. Okey. Jadi semasa wabak ini berlaku, saya rasa kita ni juga maklum ramai peniaga-peniaga tempatan telah terjejas dari segi kewangan. Oleh itu bagi peniaga-peniaga tempatan yang terjejas dari segi kewangan ini oleh COVID-19, jika mereka mempunyai akaun bersama Baiduri, mereka sebenarnya boleh memohon penangguhan pembayaran pokok iaitu interest lah tuan yang kita ni bagi sementara waktu untuk kemudahan kewangan mereka yang sedia ada. Ini juga termasuk penangguhan pembayaran kemudahan pinjaman iaitu seperti loan, kredit serta penangguhan pembayaran sewa beli. Dan tambahan juga charge bayaran bagi local bank transfers adalah ditiadakan untuk melakukan transaksi yang lebih mudah antara bank. Jadi semua kemudahan dan perkhidmatan tersebut boleh dipohonkan oleh para peniaga sehingga 31 Disember 2021. Jadi kalau saya terangkan semua di sini pun mungkin akan mengambil masa yang lama untuk lebih detail. Jadi mana-mana para peniaga yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh Bank Baiduri untuk membantu meringankan sedikitlah beban mereka dari segi kewangan semasa wabak COVID-19, bolehlah melayari laman web Baiduri di www.baiduri.com. Jadi bukan kita sebenarnya secara langsung ingin mempromosikan perbankan ini, tetapi usaha dan juga niat murni yang dilakukan untuk menyokong peniaga-peniaga tempatan kita ni. Dan tambahan juga seperti yang tekan tadi, ini merupakan salah satu CSR bagi sektor perbankan Baiduri ini sendiri Dan mungkin juga ada nasihat yang boleh diberikan daripada pihak Puan sendiri khususnya kepada para pengusaha, sama ada pengusaha mikro, kecil dan sederhana yang ada di negara kita ni, kerana kita melihat juga impak kepada penularan wabak COVID ini, ada sebahagian kecil gulung tikar berputus asa untuk meneruskan perniagaan mereka. Mungkin ada kata-kata pemangkin semangat untuk mereka ini terus menceburi bidang perniagaan ini. Sebenarnya ini menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi Puan, bagaimana? Betul. Okey, saya rasa kita ni pun perlu bersetuju dalam kehidupan seharian akan sentiasa ada perubahan yang berlaku dan selalunya perubahan itu tidak menentu. Jadi saya rasa ianya sangat penting bagi para peniaga untuk sentiasa bersedia dan mempunyai backup plan jika ada cabaran seperti ini terjadi. Dan Baiduri Bank dengan menyokong acara ini, kami actually berharap peniaga dan juga MSMEs akan dapat memperoleh maklumat dan informasi yang berguna lebih-lebih lagi tentang trend dan cabaran masa kini, alat atau tools yang boleh mereka gunakan dan mengadaptasikan informasi tersebut
bagi kegunaan perniagaan mereka dan sekaligus memenuhi aspirasi mereka masing-masing. Jadi untuk mengongsikan saja, salah satu nilai dasar kami di Baiduri adalah berdaya usaha, iaitu enterprising, dan ini bermakna kami sentiasa menggalakkan sifat inovatif, sentiasa mencari cara yang lebih baik untuk memperbaikkan keadaan dan menyesuaikan diri dengan cepat kepada apa jua bentuk perubahan. Oleh itu mungkin harapan Baiduri kepada para peniaga adalah untuk menjadi mungkin lebih inovatif dan yang penting untuk tidak berputus asa, sentiasa mencari jalan atau cara lain yang lebih baik untuk terus dapat menjalankan perniagaan mereka sewaktu wabak ini berlaku lah. Betul sekali. Ya. Untuk soalan terakhir Puan, mungkin dapat dikongsikan Puan, apakah perancangan Baiduri ini Puan pada masa yang akan datang? Okey, perancangan bagi Baiduri di masa akan datang, kalau di basecamp satu mungkin terlalu banyak, tapi mungkin secara amnya perancangan Baiduri di masa akan datang adalah semestinya untuk sentiasa memberikan perkhidmatan kewangan dan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dan untuk mencapai matlamat tersebut dan juga melihat trend pada masa kini, hampir kesemua industri sedang menuju ke arah digital dan semestinya Baiduri adalah tidak terkecuali. Jadi akan tetapi pada masa kini, walaupun Baiduri menyediakan pelbagai perkhidmatan perbankan bagi segmen pelanggan yang berlainan, walaupun mempunyai matlamat untuk memperkembangkan perkhidmatan Baiduri ke arah digital, kami juga masih mengambil kira keperluan pelanggan yang berbeza. Oleh itu adalah penting juga bagi Bank Baiduri untuk terus menjadi institusi kewangan yang inklusif dan mencari keseimbangan antara memberikan pengalaman digital dan juga pengalaman human touch bagi memenuhi keperluan pelanggan yang berbeza lah. Jadi itulah overall perancangan Baiduri di masa akan datang. Ya, baik. Sebenarnya ini harapan kerajaan juga ke arah untuk melahirkan digital nations, untuk perbankan Baiduri sendiri. Ya, bagaimana apa agaknya antara usaha yang dilakukan dalam membantu golongan peniaga tempatan, Indah kira lah tu, mungkin khususnya MSME, untuk mereka ini lebih arif dalam penggunaan landasan digital ini dalam pengurusan khususnya pengurusan kewangan mereka lah. Saya percaya Indah semua ada kemahiran tersebut. Masa ni ada yang masih fasa belajar dan seumpamanya. Ya, jadi tadi ada saya terangkan yang Baiduri adalah sangat aktif untuk memberi orang tips dan juga garis panduan kepada semua pelanggan. Di mana memberikan tips untuk bagaimana menggunakan landasan digital lah dan juga apps yang pada masa kini menuju ke arah digital. Baik, mungkin Danny ada soalan ya? Rasanya kita telah banyak menyentuh maklumat yang kita dapat. Tapi ini ada soalan ni daripada ada yang menyaksikan kita ni punya siaran pada hari ini. Walaupun mereka tahu ini merupakan antara langkah-langkah interim yang digariskan oleh Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam membantu para peniaga yang terjejas di musim pandemik, rasanya ini akan berlanjutan untuk beberapa bulan ke depan dan saya percaya promosi ataupun mungkin bantuan-bantuan yang diberikan ini juga akan ada manfaatnya kepada golongan yang terjejas khususnya para peniaga mikro, kecil dan sederhana. Mungkin ada nasihat jugalah kepada mereka ini daripada pihak perbankan Baiduri sendiri. Nasihat mungkin seperti saya katakan tadi, para peniaga bolehlah membuat permohonan untuk bantuan dari pihak Bank Baiduri sehingga 31 Disember. Tapi mungkin kita juga tidak tahu sampai bila pandemik ini akan berlaku. Jadi mungkin jangka masanya mungkin nanti kena extend. Jadi we don't know lah. Tapi mungkin nasihat juga gunakan peluang ini sebaik mungkin. Dan pada masa yang sama kan mereka tidak dikendaki untuk membayar bayaran pokok. So mungkin pada masa itu mereka boleh juga menguruskan kewangan mereka dengan lebih baik pada masa ini. Baik. Apapun terima kasih Puan.
sesi interaksi kita ni yang cukup bermanfaat walau juga kita ni ada menyatakan lebih lanjut mengenai dengan The Six ASEAN Young Entrepreneurs Carnival ya yang berlangsung sejak 18 hari bulan November lalu, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya kerana bersama kami dalam Rampai Pagi untuk edisi hari ini. Assalamualaikum puan. Terima kasih puan. Jaga diri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih.